Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar bab 10 iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Tapi hari ini saya akan lebih spesifik kepada 10.1 iaitu jenis sistem peredaran. Sebelum tu kita kena faham apa benda sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan ni adalah darah ni nak angkut bahan-bahan tertentu untuk hantar ke seluruh tubuh badan. Kemudian dia nak ambil bahan-bahan buangan yang tidak diperlukan oleh seluruh kawasan badan di sel, di kaki, di tangan, di buah pinggang untuk dihantar dibuang daripada badan yang tidak diperlukan oleh badan. Jadi perlu ada sistem pengangkutan. Jadi sekarang ni bila sebut tentang sistem pengangkutan, dia ada peredaran bahan macam nutrien, oksigen dan sebagainya. Okey? Peredaran bahan-bahan untuk hantar ke seluruh kawasan badan. Jadi dia melibatkan peredaran. Jadi kita tengok kepada sistem peredaran. Yang pertama, keperluan sistem pengangkutan organisma multisel kompleks. Okey, jadi setiap sel ni hidup akan memerlukan bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien. Jadi oksigen ni penting. Tanpa oksigen akan ganggu sistem yang ada, akan berlaku kerosakan suatu organ dan sebagainya. Sebab apa? Sebab oksigen tu tak sampai. Kemudian kena ada nutrien. Nutrien ni datang daripada mana? Datang daripada proses pemakanan. Contohnya makanan-makanan harian yang kita makan ada banyak serat, ada vitamin, ada protein dan sebagainya. Contohnya roti. Roti karbohidrat atau protein dari daging ayam, daging lembu. Lepas tu ada buah tembikai. Buah tembikai sebagai serat dan sayur. Sayur juga ada vitamin. Kemudian ada makanan yang mengandungi vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin C, vitamin D, vitamin K. Kemudian ada protein. Protein tu akan pecah menjadi asid amino. Jadi memerlukan bahan-bahan ni untuk dihantar ke sel-sel badan. Jadi cuba bayangkanlah oksigen dari alveolus nak dihantar ke seluruh sel. Macam mana nak dihantar? Dari alveolus nak hantar sampai ke sel-sel yang jauh kena ada sistem peredaran. Kemudian bahan-bahan nutrien yang ada di dalam usus kecil nak dibawa ke hujung jari. Jadi macam mana nak dibawa? Macam mana nak dihantar? Mestilah melalui sistem peredaran. Okey, seterusnya menyingkir bahan buangan. Contoh karbon dioksida, bahan kumuh bernitrogen. Jadi, karbon dioksida ni adalah hasil daripada proses respirasi yang berlaku di sel lah. Dia berlaku di dalam mitokondria dan ada berlaku di sitoplasma. Kemudian kita ada jumlah luas permukaan per isi padu. Okey, kita pergi ke JLP per I, iaitu jumlah luas permukaan per isi padu. Jadi kita ada amoeba. Amoeba ni satu sel, manakala manusia ni multisel. Jadi untuk amoeba ni kalau dia nak oksigen, oksigen ni senang untuk masuk, senang untuk terima. Di sepanjang plasma membran dia tu akan boleh berlaku pertukaran gas iaitu oksigen melalui resapan ringkas. Dia akan bergerak dari kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Jadi oksigen akan masuk ke dalam sel. Jadi sel akan gunakan oksigen. Jadi dia boleh masuk pada semua arah. Kemudian pada waktu yang sama, bila guna sahaja, dia akan hasilkan karbon dioksida. Dan dia nak buang karbon dioksida melalui resapan ringkas juga. Dia akan bergerak dari kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Jadi karbon dioksida kat dalam sel ni tinggilah. Jadi kawasan bertekanan tinggi dia keluar daripada sel, dia boleh keluar di mana-mana plasma, membran tu tak ada masalah. Jadi boleh nampak tak jumlah luas permukaan plasma membran amoeba tu lebih tinggi. Sebab di semua tempat tu boleh berlaku pertukaran gas dan isi padu dia adalah satu sel sahaja. Jadi isi padu dia satu saja berbanding dengan manusia. Manusia ni dia banyak.
multi-cell. Dia banyak sel. Jadi dia kena ada satu sistem yang kompleks untuk hantar oksigen ke sel-sel. Dan ianya melibatkan kapilari darah. Bayangkan manusia tu isi padu dia banyak lah sebab banyak sel. Kemudian bukan semua bahagian akan dapat oksigen. Bukan semua bahagian plasma membran tu akan boleh berlaku pertukaran gas. Jadi dia perlu ada sistem yang kompleks. Dan amioba ni lebih baik dalam pertukaran gas sebab dia tak bergantung dengan kapilari darah. Berbanding dengan manusia, dia kena bergantung dengan capaian kapilari darah kepada sel. Kalau capaian kapilari darah kepada sel kurang, maksudnya kuranglah dia punya keupayaan untuk dapat oksigen dan dia terpaksa kena bergantung dengan kapilari darah. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk amioba, jumlah luas permukaan perisi padu dia akan tinggi manakala jumlah luas permukaan perisi padu untuk manusia adalah rendah. Kalau kita nak buat bandingan antara amioba dan manusia. Dalam sistem peredaran ni, kita akan pergi beberapa jenis haiwan dan macam mana sistem peredaran haiwan-haiwan ni dan juga apa beza manusia, belalang, amfibia dan ikan. Jadi kita akan fahamkan tentang sistem peredaran serangga dan haiwan-haiwan lain seperti kata, ikan dan sebagainya. Dan kita juga akan belajar tentang sistem peredaran manusia. Okey, seterusnya, jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel, iaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Dalam sistem peredaran terbuka, hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan, iaitu hemosilem dan membasahi sel-sel. Hemolimfa ialah cecair bernutrien menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata seperti serangga dan moluska. Seterusnya, sistem peredaran tertutup. Dalam sistem peredaran tertutup, darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup yang berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Pertukaran bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien berlaku merentasi dinding kapilari darah. Okey, kita pergi kepada serangga. Jadi serangga ni dikategorikan dalam sistem peredaran terbuka. Jadi ada sebab kenapa kita panggil dia sistem peredaran terbuka. Okey, satu atau lebih jantung pam hemolimfa ke hemosilem. Hemolimfa ni adalah darah. Okey, tapi kita tak panggil kat serangga ni darah, kita panggil hemolimfa. Dan hemolimfa ni yang akan bawa nutrien-nutrien, bawa oksigen ke seluruh badan serangga. Hemolimfa ni duduk di dalam hemosilem. Jadi hemolimfa ni apa? Hemolimfa ni dia mengandungi semua nutrien-nutrien, hormon, air dan oksigen. Ni semua ada dalam hemolimfa. Jadi hemolimfa ni duduk di dalam hemosilem. Hemosilem ni adalah ruang di mana terletaknya organ-organ, terletaknya sel-sel bagi belalang. Jadi hemolimfa akan mengalir masuk ke jantung. Jadi ada hemolimfa yang duduk di dalam hemosilem, dia akan masuk ke jantung melalui ruang seni iaitu ostium. Dia akan bergerak dan akan masuk ke dalam aorta dan akan keluar di bahagian kepala. Jadi di bahagian kepala pasti ada hemolimfa lain yang akan keluar dan hemolimfa yang kekal dekat bahagian kepala ni akan mengalir masuk ke bahagian toraks dan ke abdomen. Jadi semua bahagian seperti kaki, sayap dapat nutrien, dapat oksigen, dapat hormon daripada hemolimfa tadi. Okey, seterusnya. Sistem peredaran ikan. Jantung ikan mempunyai dua ruang iaitu satu atrium dan satu ventricle. Perkara ini yang akan membezakan antara sistem peredaran ikan, sistem peredaran amfibia dan sistem peredaran manusia. Darah-darah yang meninggalkan ventricle akan dipam ke dalam kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Okey, kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Jadi maksudnya kapilari insang ni yang akan bawa darah yang terdioksigen dan akan melakukan
pertukaran gas di insang dan kemudian mengalir ke dalam darah beroksigen, iaitu ke kapilari sistemik. Dalam kapilari sistemik, oksigen ni meresap ke dalam tisu manakala karbon dioksida meresap dari tisu ke dalam kapilari. Kemudian darah terdioksigen akan kembali ke atrium jantung melalui vena. Okey, maksudnya darah tadi dari kapilari sistemik akan mengalir ke bahagian-bahagian sel ikan dan akan berlaku pertukaran gas. Dan gas yang terdioksigen itu akan diangkut kembali ke dalam kapilari darah dan diangkut serta dialirkan ke vena. Seterusnya memasuki jantung untuk mengepam darah terdioksigen tersebut ke kapilari insang untuk berlaku pertukaran gas kembali kepada darah beroksigen. Dan ini berulang dalam satu hala. Maka sistem peredaran ikan ini dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Sebab apa? Sebab dia adalah aliran darah sehala dan hanya masuk ke jantung sekali sahaja. Okey, kita akan masuk ke sistem peredaran amfibia. Amfibia terdiri daripada 3 ruang, iaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Jadi, ni dah nampak perbezaan antara ikan tadi. Ikan hanya ada 1 atrium dan 1 ventricle dan amfibia mempunyai 2 atrium dan 1 ventricle. Seterusnya, darah mengalir dalam 2 peredaran, iaitu peredaran pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Saya ulang, peredaran pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Oleh itu, sistem ini dikenali sebagai sistem peredaran ganda 2. Okey, seterusnya, amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang tidak lengkap sebab darah terdioksigen dan darah beroksigen bercampur. Nanti kita boleh tengok di slide seterusnya. Di jantung, darah terdioksigen dan beroksigen bercampur sebab tak ada dinding pemisah. Nanti kita akan tengok sistem peredaran manusia. Jantung manusia ada satu dinding yang memisahkan darah terdioksigen dengan darah beroksigen. Jadi inilah gambar raja sistem peredaran darah amfibia. Semua pun telah diterangkan di slide sebelumnya, jadi di sini kita akan rumuskan sahaja. Yang pertama, darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. 2. Darah beroksigen dari peparu dan kulit diangkut ke vena pulmonari ke atrium kiri. 3. Darah dari kedua-dua atrium masuk ke dalam satu ventricle. Di sini kita boleh nampak darah ni bercampur, tapi walaupun terdapat sedikit percampuran darah beroksigen dengan darah terdioksigen, darah beroksigen kekal dalam bahagian kiri ventricle manakala darah terdioksigen kekal dalam bahagian kanan ventricle. Jadi, kat sini dia kata darah tu bercampur tetapi hanya sedikit sebab darah-darah tersebut kekal di tempat mereka. 4. Ventricle kemudiannya mengepam darah melalui peredaran pulmocutaneous, iaitu peparu dan kulit, dan peredaran sistemik. Okey, seterusnya yang terakhir, sistem peredaran manusia. Manusia terdiri daripada 4 ruang, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Berbeza dengan amfibia dan ikan. Dan ventricle manusia terpisah sepenuhnya. Jadi, darah terdioksigen dan darah beroksigen tidak akan bercampur. Seterusnya, sistem peredaran manusia adalah sistem peredaran ganda 2. Sebab apa? Sebab kitar peredarannya lengkap dan darah ini juga melalui jantung sebanyak 2 kali. Oleh kerana terdapat 2 peredaran yang berbeza, manusia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang lengkap, iaitu peredaran pulmonari dan peredaran sistemik. Dan darah terdioksigen dan darah beroksigen tidak bercampur. Okey, saya rumuskan sistem peredaran darah manusia dikatakan sistem peredaran ganda 2 yang lengkap. Sebab dia masuk ke jantung 2 kali dan darah tidak bercampur. Dia masuk ke jantung 2 kali itu disebabkan oleh peredaran pulmonari dan peredaran sistemik, iaitu 2 peredaran ni adalah peredaran darah di mana darah-darah beroksigen dan darah terdioksigen memasuki jantung semula.
Okey, inilah raja sistem peredaran darah manusia. Di sini ditunjukkan ventrikelnya ada dua, iaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Okey, jadi darah beroksigen akan memasuki atrium kiri melalui vena pulmonari dan darah di dalam atrium kiri akan ditolak masuk ke dalam ventrikel kiri dan dipam ke luar aorta dan memasuki kapilari sistemik. Dan darah terdioksigen di atrium kanan akan ditolak memasuki ventrikel kanan dan dipam semula ke peparu. Okey, apa itu peredaran pulmonari? Peredaran pulmonari ialah peredaran darah terdioksigen ke peparu untuk pertukaran gas. Darah-darah beroksigen dari peparu kembali ke atrium kiri dan mengalir ke dalam ventrikel kiri. Kalau boleh tengok dalam raja, peredaran pulmonari ini di bahagian atas. Okey, seterusnya apa itu peredaran sistemik? Peredaran sistemik ialah peredaran darah di mana darah dipam dari jantung ke semua tisu badan melalui aorta dan kemudian darah terdioksigen kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Kalau boleh tengok dalam raja ni, dia ada di bahagian bawah. Okey, seterusnya kita akan masuk ke persamaan dan perbezaan antara sistem peredaran dalam organisma multisel. Persamaan. Sistem peredaran terdapat dalam semua organisma multisel. Sistem peredaran mempunyai jantung untuk mengepam darah atau hemolimfa, iaitu di dalam serangga. Setiap peredaran berfungsi mengangkut nutrien dan bahan buangan. Jantung mempunyai injap yang memastikan pengaliran darah sehala. Perbezaan. Jenis sistem peredaran. Serangga, sistem peredaran terbuka. Ikan, sistem peredaran darah tertutup. Amfibia, sistem peredaran darah tertutup. Manusia, sistem peredaran darah tertutup. Bilangan peredaran. Ikan, tunggal. Darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sekali sahaja dalam satu peredaran lengkap. Amfibia, ganda dua. Darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Manusia, ganda dua. Darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Bilangan jantung. Serangga, jantung terdiri daripada banyak segmen ruang. Ikan, 2 iaitu 1 atrium dan 1 ventrikel. Amfibia, 3 iaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Manusia, 4 iaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Pengasingan darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Amfibia, tidak lengkap. Darah beroksigen bercampur sedikit dengan darah terdioksigen di dalam ventrikel. Manusia, lengkap. Darah beroksigen tidak bercampur dengan darah terdioksigen di dalam ventrikel. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.